Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anak-anak murid saya yang dikasihi. Okey, baiklah para pelajar, hari ini kita teruskan lagi sesi PDPR kita untuk subjek RBT tingkatan 3 yang mana pada hari ini kita akan membincangkan masih lagi dalam bab 1 aplikasi teknologi dan hari ini kita akan kupas subtopik yang berikut iaitu menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Untuk hari ini, saya dan Puan Rozana Mustafa telah berkolaborasi bagi menyiapkan bahan untuk pelajar-pelajar sekalian. Takrifan gambar rajah blok. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok ialah suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Jadi saya ingatkan para pelajar, bila kita sebut tentang gambar rajah blok, maksudnya awak mesti lukis blok. Bahagian-bahagian kotak-kotak tu. Sebab berdasarkan pengalaman yang lepas, pelajar tak nak lukis pun. Dia cuma lukis bahagian input, output dan seterusnya tanpa melukis blok. Penting untuk kamu lukis blok. Okey, seterusnya, tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama elemen atau litar yang terlibat. Okey, kita tengok contoh. Okey, untuk gambar rajah blok, kita terbahagi kepada 3 bahagian iaitu input, proses dan output. Okey, untuk bahagian input terdiri daripada peranti masukan. Untuk bahagian proses pula kita ada 2 benda iaitu pengatur caraan dan pengawal. Dan untuk bahagian output pula kita ada peranti keluaran. Penerangan bagi bahagian input Bahagian input adalah bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Seterusnya, bahagian proses pula. Okey, isyarat yang kita terima daripada bahagian input tadi akan diproses mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Dan seterusnya, apa yang berlaku pada bahagian output? Okey, bahagian output akan menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Baiklah pelajar, kita tengok kita punya produk mekatronik yang pertama. Apa dia tu? Okey, kereta kawalan jauh. Jadi kita dah ada satu produk mekatronik dan untuk menghasilkan gambar rajah blok, kamu kena kenal pasti 3 benda ni iaitu input, proses, output. Jadi kita tengok sama-sama. Okey, untuk bahagian input kereta kawalan jauh terdiri daripada panel kawalan tanpa wayar Panel kawalan tanpa wayar yang itulah remote control dia tu. Ini remote control ini adalah panel kawalan tanpa wayar. Dan untuk proses pula bagi kereta kawalan jauh ini terdiri daripada mikro pengawal yang terdapat dalam kereta tersebut. Kalau kamu cuba tanggalkan kereta ni, kamu akan dapati macam-macam litar ada dekat dalam badan dia tu dan salah satu daripadanya terdiri daripada mikro pengawal. Dan untuk bahagian output pula, okey, bagi kereta kawalan jauh terdiri daripada pemacu motor dan motor arus terus yang akhirnya akan menyebabkan roda berputar. Jadi kita tengok pada bahagian input, panel kawalan pada telefon pintar bertindak sebagai pemancar isyarat atau transmitter. Tapi dalam contoh ni kita tak guna telefon pintar, kita guna yang remote sedia ada lah. Okey, pemancar isyarat ataupun transmitter menghantar isyarat input kepada mikro pengawal receiver pada kawalan jauh melalui sambungan Bluetooth. Oh, yang ni kalau dia guna Bluetooth. Tapi kalau biasa kereta kontrol yang macam gambar ni biasa kita gunakan isyarat gelombang FM gelombang radio. Okey, seterusnya apa yang berlaku?
Isyarat tadi akan dihantar kepada mikropengawal dan mikropengawal akan mentafsir isyarat tu. Jadi dan seterusnya dia akan hantar isyarat ke pemacu motor dan motor arus terus akan menggerakkan roda seperti yang diarahkan oleh mikropengawal. Itu sebab bahagian kawalan dia terletak dekat sinilah, dekat mikropengawal ni. Jadi mikropengawal ni tadi dia akan terima daripada panel kawalan jauh. Kalau awak bagi signal ke kanan, mikropengawal akan ikutlah. Okey, maksudnya dia terima signal ke kanan, jadi dia akan arahkan pemacu motor untuk bergerak ke kanan. Kalau dia terima signal ke kiri, dia akan arahkan pemacu motor untuk bergerak ke kiri. Dan sekiranya terima arahan untuk bergerak ke depan, dia akan pusingkan tayar ke depan. Dan sekiranya terima arahan untuk bergerak ke belakang, dia akan putarkan tayar ke arah bertentangan. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan melihat produk mekatronik kita yang seterusnya, iaitu pintu gelangsa automatik. Saya rasa awak tak peliklah tengok pintu ni sebab kita biasa jumpa pintu ni di pasar raya seperti Tesco dan Aeon. Jadi seperti biasa kita perlu kenal pasti bahagian-bahagian yang terlibat untuk membina gambar raja blok. Jadi seperti biasalah, kita ada bahagian input, proses dan juga output. Di bahagian input, kita ada penderia gerakan yang mana penderia gerakan ni akan mengesan pergerakan objek ataupun benda hidup. Kemudian penderia gerakan akan menghantar isyarat ke bahagian proses yang terdiri daripada mikropengawal dan mikropengawal pula akan menghantar isyarat ke bahagian output yang terdiri daripada motor arus terus, takal dan tali sawat dan pemacu motor. Seterusnya, pergerakan membuka dan menutup pintu akan terjadi. Okey, kita tengok penerangannya. Penderia gerakan pada pintu gelangsa automatik akan mengesan sebarang pergerakan di hadapannya. Maksudnya kamu kena berdiri depan-depan, baru dia dapat detect, baru pintu terbuka. Kita tak nak pintu tu tiba-tiba terbuka, kan awak takut pula kan? Okey, seterusnya isyarat input akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri daripada mikropengawal dan isyarat kawalan diterima daripada mikropengawal akan menggerakkan motor arus terus yang digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat untuk menggerakkan pintu. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan produk mekatronik yang ketiga, iaitu mesin basuh automatik. Seperti biasa, kita perlu pecahkan untuk membuat gambar raja blok. Kita ada 3 bahagian, iaitu input, proses dan juga output. Di bahagian input, kita ada mod pilihan dan penderia. Seterusnya, dekat bahagian proses, kita ada mikropengawal. Dan dekat bahagian output pula kita ada motor arus ulang alik, takal dan tali sawat serta pemacu motor. Baiklah, kita tengok macam mana cara mesin basuh ni berfungsi. Okey. Isyarat input daripada mod pilihan pada panel kawalan akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri daripada mikropengawal. Okey, maksudnya kamu ada input yang pertama adalah melalui mod pilihan. Biasanya kan pada mesin basuh kita akan tetapkan sama ada kita nak terus basuh ataupun kita nak rendam dulu baju ataupun kita nakkan basuhan yang tak kasar sangat untuk baju bayi kan. Jadi benda tu semua kita akan bahagi input tu pada panel kawalan, kita akan masukkan. Itu adalah input yang pertama. Dan penderia juga akan memberikan isyarat input apabila air di dalam drum telah penuh. Jadi tadi kita dah set kan kita nak basuh ke nak redam apa semua. Kemudian air akan start masuk dalam mesin. Dan air pula dia ada penderia maksudnya ada sensor yang akan detect air tu dah sampai tak level yang kita tetapkan. Contoh tadi saya basuh baju tak banyak kan. Saya basuh baju sikit jadi saya nak air separuh je. Jadi
penderia yang mengesan air tadi, dia akan kesanlah air, okey dah sampai separuh. Jadi stop, jangan masuk air lagi. Nampak? Okey. Seterusnya, input tadi yang terdiri daripada mod pilihan dengan penderia akan menghantar isyarat ke bahagian mikropengawal mikropengawal, dan seterusnya isyarat kawalan yang diterima akan menggerakkan motor AU yang digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat setelah menerima isyarat input. Maksudnya mikropengawal tadi akan ikut apa yang kita dah set. Maksudnya kalau saya nak rendam, dia akan buat rendaman saja. Kalau saya nak basuh sampai habis, dia akan arahkanlah. Jadi, isyarat yang ada dekat bahagian proses tadi semua akan dihantar kepada bahagian output, dan bahagian output akan ikut saja arahan yang diberi. Banding beza gambar rajah blok. Baiklah pelajar, tadi saya dah terangkan tentang gambar rajah blok bagi 3 produk mekatronik. Dan seterusnya kita akan banding beza pula. Maksudnya semua produk mekatronik memang gambar rajah blok dia ada 3 fasa, iaitu input, proses dan output. Tetapi setiap fasa berbeza-beza. Maksudnya kalau lainlah input dia, lain produk lain proses dia, dan lain produk lain output dia. Sebagai contoh, ini tadi kita ada kereta kawalan jauh, pintu gelangsa automatik dan mesin basuh automatik. Yang mana kalau kamu tengok pada bahagian input ketiga-tiga produk ni, kita dapati bendanya berbeza-beza. Benda berbeza-beza. Untuk kereta kawalan jauh tadi, kita ada bahagian input dia, kita ada panel kawalan tanpa wire. Kemudian untuk pintu gelangsa pula, kita ada penderik gerakan. Manakala untuk mesin basuh automatik pula, kita ada mod pilihan dan penderia. Dan bahagian proses, kalau kita tengok, semua produk ni lebih kurang sama saja, iaitu menggunakan mikropengawal. Awak tengok produk kereta kawalan jauh, bahagian proses dia mikropengawal. Ini juga mikropengawal, dan mesin basuh pun sama mikropengawal. Tetapi dekat bahagian output masih lagi berbeza. Nampak? Untuk kereta kawalan jauh kita ada output dia pemacu motor dan motor arus terus. Okey, untuk pintu gelangsa kita ada motor arus terus, takal dan tali sawat serta pemacu motor. Dan untuk mesin basuh automatik kita ada motor arus ulang-alik, takal dan tali sawat serta pemacu motor. Okey, saya nak tanya awak, kenapa dekat mesin basuh automatik kita gunakan motor AU dekat bahagian output dia, kita tak guna motor AT? Sebab awak kena tahu mesin basuh tu nak kena berputar secara kuat. Kalau motor AT ni biasanya dia tak berapa kuat seperti motor AU. Motor arus ulang-alik dia lebih kuat putaran dia. Itulah sebabnya. Baiklah pelajar, seperti biasa bagi menguji tahap kefahaman awak, hari ini Cikgu Rozana dah sediakan soalan kuis dengan menggunakan kod, nampak tak itu 26922908. Pastikan awak jawab kuis selepas ini. Demikian tadi adalah perkongsian saya dan Puan Rozana untuk para pelajar sekalian. Saya harap melalui penerangan yang saya berikan tadi, kamu telah faham apa yang dimaksudkan dengan gambar rajah blok. Kamu kena ingat nak buat gambar rajah blok, mesti ada 3 perkara, input, proses dan output. Dan seterusnya, kamu kena pastilah input dia apa bendanya, bahagian proses apa dia, dan bahagian output apa dia, bergantung kepada produk yang diberi. Tak semua produk sama, saya dah terangkan tadi. Jadi seperti biasa, saya mohon kepada para pelajar, siapkan segala tugasan yang cikgu beri. Pastikan awak ikut segala yang kami sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.